Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillah kita bertemu lagi dan selamat merasai ataupun memasuki hari yang ke-21 Ramadan, dan kali ini insya-Allah kita makin laju kita punya momentum dari segi amal ibadat ataupun momentum dari segi Ramadan kita, supaya kita mendapat apa yang dinamakan sebagai pengampunan dan darjat ketakwaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, so untuk pagi ini insya-Allah saya akan cuba berkongsi berkaitan dengan bahagian faraid waris utama. Okey, so seperti yang saya ceritalah belum ni, waris utama ni terdiri daripada 6 orang, iaitu ibu bapa, suami, isteri dan juga anak lelaki dan anak perempuan. Okey, so kita ada anak lelaki, anak perempuan, okey, suami, okey, isteri, ibu dan ayah. Okey, ini semua ialah waris utama, waris utama untuk tengok yang tidak akan terhalang, tak akan terhijab mereka daripada menerima pusaka. Bahkan mereka lah yang akan mendinding ataupun menghalang waris-waris lain, sama ada waris ganti ataupun waris kedua daripada menerima pusaka ataupun faraid. Jadi kalau untuk anak lelaki, dia asabah, tuan-tuan dan puan-puan semua, asabah. 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 Nah, asabah ni saya akan kupas lain kali berkaitan dengan 3 jenis asabah, iaitu asabah bin nafsi dan asabah bil ghair. Kalau anak lelaki dia akan asabah bin nafsi, dan yang kedua dia asabah bil ghair. Okey, satu situasi yang macam mana dia jadi asabah ni? Asabah ni ialah dia akan mengambil baki setelah dibahagikan kepada waris fardulah, berdasarkan ketetapan yang dibuat yang oleh Allah SWT dalam surah An-Nisa ayat ke-11 dan ayat 12. Okey, nanti kita tengok contoh dia. Okey, so kalau anak lelaki dia panggil asabah. Nanti saya cerita contoh macam mana. Untuk anak perempuan, dia punya pembahagian faraid dia sama ada 1/2 setengah daripada harta, ataupun 2/3, ataupun dia menjadi asabah bil ghair. Okey, situasi dia 1/2 kalau dia merupakan satu-satunya anak perempuan kepada si mati. Okey, 2/3 dia ada 2 beradik dan lebih. Okey, maknanya 2/3 harta akan dibahagikan kepada anak perempuan tadi. Okey, so kalau asabah bil ghaib, kalau ada bersama dia adik-beradik lelaki. Okey, kalau yang ni, kalau dia anak perempuan tunggal, dia akan dapat 1/2. Kalau dia ada 2 orang adik-beradik perempuan, kedua-duanya perempuan ataupun lebih, ataupun 5 orang anak si mati itu ialah perempuan, maka dia akan dapat 2/3 dibahagikan dengan 5. Tapi kalau dia ada 6 orang adik-beradik, seorang lelaki, maka dia akan termasuk dalam golongan asabah bil ghair, yang mana pembahagian dia ialah 2/1. 2/1 ni maknanya orang lelaki, anak lelaki akan mendapat 2 bahagian berbanding anak perempuan yang akan mendapat 1 bahagian. Okey, 2/3 ni dia mengambil kepada rujukan daripada surah An-Nisa ayat ke-11 yang bermaksud dan Allah perintahkan kamu mengenai pembahagian harta pusaka untuk anak-anak kamu, iaitu bahagian seorang lelaki menyamai bahagian 2 orang anak perempuan. Tetapi jika anak-anak perempuan itu lebih dari 2,
maka bahagian mereka ialah 2/3 daripada harta yang ditinggalkan oleh si mati. Okey, 2/3 daripada harta yang ditinggalkan oleh si mati. Kalau merujuk ayat ni dia kata lebih daripada 2. Okey, situasi 2 ni macam mana? Situasi 2 ni berdasarkan kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berkaitan dengan penurunan penurunan ayat faraid ni yang mengatakan ada seorang isteri kepada syuhada di medan Uhud, iaitu Sa'ad, isteri Sa'ad, balu Sa'ad. Dia kata Sa'ad telah gugur, maksud syahid di medan Uhud. Jadi harta-harta dia ni diambil oleh adik-beradik Sa'ad. Okey, jadi bersama dengan anak balu Sa'ad ni ada 2 orang lagi anak perempuan. Jadi 2 orang anak perempuan ni, maka Rasulullah kata Allah akan memutuskannya, dan kemudian turun ayat faraid surah An-Nisa ni, yang mana Rasulullah telah memerintahkan kepada saudara Sa'ad tadi, kepada bapa saudara Sa'ad tadi untuk menyerahkan kepada 2 orang anak perempuan ini ialah 2/3 daripada jumlah harta. Isterinya 1/8 dan bakinya akan pergi kepada bapa saudara. Itu perbahasan yang panjang, kita bincang lain kali lah. Cuma kita bincang tentang waris utama dulu. Okey. So 2/3 berdasarkan hadis tersebut, dan asabah bil ghaib adalah kepada dibahagikan mengikut apa ketetapan yang telah dibuat dalam surah An-Nisa ayat yang ke-11 itu. Okey, so kalau suami bila mana isteri dia meninggal dunia, dia ada 2 jenis pembahagian ataupun 2 pecahan. Satu, dia akan dapat 1/2, okey, ataupun 1/4. Okey, 1/2 ni jika si mati tidak ada anak, sama ada anak itu datang daripada perkahwinan bersama dengan suami yang ini, ataupun anak itu ialah datang daripada perkahwinan isterinya dengan lelaki lain pada masa yang lepas. So kalau contohnya suami ni dia ada anak tiri, anak tiri itu ialah anak isteri beliau yang meninggal dunia, maka pembahagian dia ialah 1/4 bahagian dia. Tapi kalau dia tak ada anak, berkahwin dan tak ada anak, maka bahagian dia adalah 1/2. Okey. Okey, so isteri pula. Isteri ada 2 jenis pembahagian, iaitu 1/4 dan 1/8. Untuk isteri So untuk isteri ni 1/4, 1/8. Okey, 1/4 sama juga macam suami tadi. Jika tidak ada suami itu tidak meninggalkan cahaya mata, tak ada anak daripada mana perkahwinan si suami dengan orang lain sekalipun, maka bahagian dia 1/4. Tetapi jika suami ada anak, walaupun dengan isteri ni, isteri baru ni tak ada anak, tapi dengan isteri lama dia tu ada anak, maka bahagian untuk isteri dia ialah 1/8. Sebab tu faraid ni dia tak boleh nak jawab straightforward. Dia kena tahu waris yang ada tu siapa. Baru kita jelaslah. Okey. So seterusnya ialah berkaitan dengan ibu dan ayah pula lah. Okey, so ibu dan ayah ni, okey, dia memegang kepada konsep. Okey, ibu dia akan dapat 2 keadaan, sama ada 1/3 ataupun 1/6. Okey. Dalam keadaan mana 1/3, dalam keadaan mana 1/6? Okey. 1/3 bila mana si mati itu tak ada anak, yang pertama, ataupun si mati itu tidak ada adik-beradik. Maksudnya tidak ada adik-beradik lebih daripada 2 orang. Okey. Okey. Jika contohnya adik-beradik si mati itu lebih daripada 2 orang, maksudnya beberapa orang adik-beradik, maka bahagian dia 1/6 lah. Jadi kalau kat sini dia rujuk di sini ialah kalau di 1/3 bahagian ibu, kalau si mati itu anak tunggal, ataupun dia ada adik-beradik seorang lagi. Okey. Dia dapat ibu dia akan dapat 1/3. Dan kalau si mati tak ada anak, tapi kalau si mati itu ada anak dan ada adik-beradik, okey, kalau si mati itu ada adik-beradik lebih maaf saya.
Okay. Okay. Kalau si mati itu ada adik-beradik lebih dua atau lebih adik-beradik, maka bahagian dia 1/6 lah. Okey. So untuk ayah pula, ayah dia akan dapat bahagian dia dalam keadaan ini adalah 1/6 jika si mati itu ada anak. Okey. Yang kedua, dia akan dapat 1/6 tambah asabah jika si mati itu meninggalkan waris perempuan sahaja ataupun anak perempuan sahaja, dan dia akan dapat asabah bin nafsi jika si mati itu tidak ada anak lah. So dia akan dapat baki harta. So kalau kat sini asabah dipegang oleh anak lelaki dan ayah yang merupakan waris yang paling kuat. Okey, ini ialah macam mana struktur pembahagian yang telah ditetapkan dalam surah An-Nisa ayat yang ke-11 dan ayat yang ke-12. So ayat yang ke-12 ni dia pecah, dia ada dua bahagian. Ayat yang ke-11 dia cerita tentang bahagian anak dan ibu bapa. Ayat ke-12 dia cerita tentang bahagian suami isteri, dan juga bahagian adik-beradik seibu. Okey. Okey. So kita tunjuk satu contoh. Saya ambil pemadamnya. So sekarang kita contoh dia, kalau si mati, okey, si mati ni lelaki lah, okey, lelaki, okey, dia tinggalkan okey, satu anak lelaki, satu anak perempuan, ibu, okey, ayah dan isteri. Ini paling basic lah, okey. Contoh harta lebih kurang dalam 1 juta. Okey, 1 juta. Okey, harta yang ditinggalkan, total harta yang ditinggalkan. Telah ditolak hutang-hutang semualah. Ditolak hutang, ditolak wasiat, apa-apa wasiat sedekah ke apa, ditolak, dia dikira inilah. Okey. So tengok sini. Okey. Okey, ayah, ibu. Okey, ini si mati. Okey, dia ada isteri. Okey, dia ada 2 orang anak. Okey, anak lelaki dan anak perempuan. Kita buat mudah-mudah je. Okey, sebelum kita pisah. Okey. So kalau kat sini dia punya pembahagian straightforward. Okey, macam mana straightforward? Okey, ibu akan dapat 1/6 kerana si mati mempunyai anak. Okey, isteri akan dapat 1/8 kerana si mati ada anak lah. Okey. So kat sini ayah akan dapat 1/6 dan anak lelaki dan anak perempuan akan mewarisi secara asabah bil ghairihi. Okey, asabah bil ghairihi. Okey, asabah bil ghairihi. Okey. So macam mana nak tengok ni? Okey, so kita tengok kat sini. Okey, kalau 1 juta, okey, kita buat pemecahan di sini. Okey, sini bahagian. Kita pecah ayah, ibu, isteri dan anak. Okey. Ayah 1/6, ibu 1/6, isteri 1/8. Anak akan dapat asabah bil ghairi. Asabah bil ghairi. Okey, ASBG. Okey, saya padam sedikit. Okey. Nampak sikit ayah sini. Ayah 1/6. Okey. Okey. So kita kena cari persamaan untuk dapatkan nilai 1 juta ini dulu.
Okey. So persamaan pertama ialah kita tengok apakah nombor yang mewakili kepada 3 bahagian kan. Okey, so 6 dengan 8 dia bertemu pada masalah yang 24. GSTK gandaan sepunya terkecil dia akan bertemu pada kalau 6, 12, 18, 24, 8, 16, 24. Okey. So dia akan dapat pada pertemuan pada ke-24. Maknanya yang ni dia akan darab 4, darab 3. Okey, so ayah akan dapat 4/24. Okey. Ibu akan dapat 4/24. Isteri akan dapat 3/24 dan di sini baki harta akan pergi kepada anak. Okey, maknanya kalau kita tambahkan kat sini 4, 8 dan 11. Okey. So kita ada 11 bahagian yang telah ditentukan dalam fardu pecahan ini dan kita total bahagian kita ada 24 bahagian. Jadi 4 tolak 1 3, 2 tolak 1 13. Jadi di sini 13. Okey. Tak selesai lagi. 13/24 ni untuk keseluruhan anak. Okey. Tapi anak ni ada anak lelaki dan anak perempuan. Okey, maka anak lelaki 2 bahagian, anak perempuan 1 bahagian. Mana kat sini ada 3 bahagian. So 3 bahagian kita darab dengan 24 tadi untuk dapat total dia. Okey, so 3 darab 24 bersamaan dengan 144 tak salah saya. Saya 72. Okey. Kalau tengok sini 3 darab 24 bersamaan dengan 72. Satu sini ada 3 kan? Jadi kena darab. Okey, darab kat sini darab 3. Okey. So darab 3. Jadi semua kena darab 3, Jadi 4 8 12 12/72. Okey, 4 12/72. 9/72 dan yang ni 13 darab 3 39 per 72 untuk total pembahagian. Jadi maknanya kalau kita buat kiraan kat sini 12/72 ayah akan dapat lebih kurang 166,000 kan. Okey, ibu pun sama akan dapat 166,000. Okey, isteri akan dapat Okey, 125,000. Okey. Dan anak lelaki akan dapat sinilah tak nampak. Okey, so anak lelaki sebab anak lelaki 2 bahagian, kat sini ada 3 bahagian. Okey, so 13 bahagi 2. Bahagi 72. Okey, darab dengan 1 juta. Okey, 100 ni anak perempuan. Anak perempuan akan dapat dalam 100
180,500, 181,000 dan anak lelaki akan dapat dalam 361,000. Okey, ini jumlah dia lah. Kalau nilaian harta 1 juta. Okey. So kalau tak jelas boleh tanya balik nanti. InsyaAllah, tapi ini pengiraan yang paling simple lah. Basic kalau kita ambil ada ayah, ada ibu tanpa melibatkan saudara mara yang lain kerana asabah telah pun berada di sini. Okey. Jadi saya rasa cukup sekadar tu saya daripada saya untuk kongsikan pada pagi ini berkaitan dengan bahagian-bahagian faraid, untuk kita tengoklah dan kita belajar sedikit sebanyak berkaitan dengan asas dalam pewarisan ilmu faraid ini. Okey, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat berpuasa.